di sini umat Islam akan dihukum. Umat Islam tidak boleh hidup di bumi Spanyol. Spanyol hanya untuk umat Kristian semata-mata. Dan siapa yang diberi peluang supaya mereka boleh memeluk Islam, memeluk Kristian, atau mati, pilih dua pilihan. Kristian atau mati. Sebahagian mereka memilih Kristian, walhamdulillah. Sebahagian lagi memilih mati. Mari kita kenang sejarah ini. Dan ketika itu Kerajaan Osmaniyah sedang bertahta di kawasan berpusat di Istanbul sekarang. Dan Panglima kita lah yang diutus untuk menyelamatkan sebahagian daripada umat Islam yang menerima mihnah yang sangat dahsyat di Spanyol. Dan Panglima kita inilah yang kita terkenal dengan Khairuddin Barbosa, yang dikatakan Panglima Islam Janggut Merah. Barbosa ialah bahasa Itali, maksudnya Panglima dengan janggut merah. Dan dia menyelamatkan dengan banyak, dan dikatakan dia telah menyelamatkan banyak orang Islam daripada Spanyol. Sekurang-kurangnya 70,000 umat Islam diselamatkan daripada Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, wa bihi nasta'in. Wala aqwatal muttaqin, wala udwana zalimin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fadil yang saya muliakan, Tuan Mudir, Tuan Haji Mudir yang saya hormati, para asatizah, para pelajar, para jemaah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya memanjatkan rasa syukur sebab hari ini lah barangkali kali kedua kunjungan saya di sini. Kali pertama, kalau tak silap, saya ceritakan tentang keagungan tamadun Islam Melayu di bumi ini. Tetapi sempena dengan kejatuhan Granada umat Islam di Spanyol, izinkan saya untuk menceritakan tentang kesan berantai yang akibat daripada kejatuhan Granada. Islam bertapak di Granada selama 800 tahun. Akhirnya kita jatuh. Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lan tad'a anka al-yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Qul inna hudallahi wal huda wa in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma lakum Allahi min waliyyin wala nasir. Surah Al-Azim. Dan tidak mungkin redha pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itulah petunjuk Allah. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki. Dan sekiranya dikau mengikuti hawa nafsu mereka selepas datang pada dikau ilmu, maka tidak ada lagi lah perlindungan daripada Allah. Tidak ada pelindung dan tidak ada penolong daripada Allah SWT. Ini menggambarkan kepada kita bahawa dua kumpulan ini, Yahud dan Nasara, tidak mungkin redha pada kita. Dan sejarah inilah yang kita ingin paparkan insyaAllah pada malam ini. Bagaimanakah umat Islam telah bertapak di Andalusia, di Spanyol sekarang. Jauh kita bincang ini, tetapi dia ada kesan yang sangat langsung dengan negara kita. Dan selepas jatuhnya Granada inilah, maka kita dijajah. Dan kesannya bertimpa-timpa. Inilah gambar yang cukup menyayati khalifah kita terakhir. Khalifah kita terakhir iaitu Abu Abdullah Bani Ahmad yang sebelah kiri, yang menunggang kuda, menyerahkan kunci kota Granada kepada Raja Kristian iaitu Ferdinand dan Isabel. Cukup menyayati. Selama 800 tahun kita bertapak di Spanyol. Ketika itu kita panggil Andalusia. Tetapi hari ini, pada bulan Januari 1492, 800 tahun kemudiannya, kita telah jatuh. Islam tidak jatuh, tetapi umat Islamnya jatuh. Dan gambar ini cukup menyayati, maka Khalifah Islam di Spanyol telah berakhir pada bulan Januari pada tahun 1492. Dan mereka merayakan kemenangan ini dengan begitu besar. Mereka merayakan setiap tahun, dan tahun demi tahun mereka merayakan sebagai hari kemerdekaan mereka. Kita merayakan pada 31 Ogos hari perayaan kita. Tetapi umat Kristian di Andalusia ataupun Spanyol sekarang, mereka merayakan pada 3 Januari setiap tahun, dan sekarang sudah mencapai 500 tahun lebih kejatuhan kita di Spanyol. Ketika kita berada di Spanyol, kita telah membuka satu lembaran sejarah tamadun yang tidak ada tandanya di Eropah. Kita mengubah Eropah daripada zaman gelap kepada zaman keagungan, tetapi jasa kita selama 800 tahun tidak pernah dikenang oleh mereka. Inilah raja yang menerima kemenangan itu.
Yang sebelah kiri ialah Isabella. Dan yang sebelah kanan ialah Ferdinand. Ferdinand dan Isabel sengaja dikahwinkan oleh gereja untuk membentuk sebuah kerajaan besar yang bakal mengambil kerajaan Islam. Dan Isabel ini ialah asalnya orang Islam, moyangnya orang Islam, dan dia adalah cucu Rasulullah. Dan subhanallah, moyangnya bernama Isabel, telah murtad, dan nama asalnya lah Siti Zubaidah, tak salah saya, Zaidah. Siti Zaidah lah ialah yang menjadi anak anda atau putri kepada khalifah kita di Spanyol yang kemudiannya telah murtad. Dan inilah cucunya yang juga nama Isabel yang telah murtad. Walhamdulillah. Dan orang murtad ini dia sangat dendam dengan Islam. Dan dia mengatakan bahawa sebagaimana yang para pelajar boleh baca di sini, annahu ka lima kana Allah qad ikhtarhuma litarhil mamlakah Oranatiyah. Dia mengatakan bahawa Allah telah memilih mereka berdua untuk menghancurkan orang kafir. Orang Islam itu dipanggil orang kafir. Minal kufrah. Dan oleh sebab itu mereka ingin hancurkan Islam seluruhnya di Spanyol. Mereka telah bernazar, keputusan mereka ialah umat Islam harus mati, tidak ada yang tertinggal. Dan Isabel telah bersumpah, selagi dia tidak membunuh seluruh umat Islam yang jumlahnya sekurang-kurangnya 6 juta, dia tidak akan mandi. Dan dia tunaikan nazarnya sehingga dia mati, dia tak pernah mandi. Dan katanya dia sangat busuk sehingga suaminya tak dapat mendekatinya kerana dia benci pada Islam. Dia bernazar dia tidak akan mandi. Hari kematiannya, para pendeta mereka sedang berbincang apakah kita boleh mandi dia kali terakhir, sebab orang Kristian juga mandi mayat. Sekarang tidak lagi. Ketika di Spanyol mereka juga mandi mayat jenazah seperti kita juga. Sebab dia mengatakan dia bernazar dia tidak akan mandi selama-lamanya. Selama-lama itu apa maksudnya? Mereka berbincang. Kata pendeta mereka, maksudnya selama dia hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati, sekarang mandi atau tidak bergantung kepada pendeta. Pendeta kata kita kena mandikan. Itulah kali pertama dan terakhir dia mandi. Sangat dendam. Apakah yang mereka lakukan? Umat Islam tidak boleh tinggal di Spanyol lagi. Bumi ini bumi Kristian. Bumi ini satu raja, satu agama. Agama yang lain selain pada Kristian harus keluar. Kami beri peluang beberapa ketika umat Islam boleh keluar dengan selamat. Dan sekiranya selepas ini peluang itu tidak akan diberikan lagi. Umat Islam berduyun keluar, menyeberangi laut dan tersebar seluruh kawasan negara umat Islam. Cukup menyayat hati. Dan kita boleh bandingkan hari ini ialah apa yang berlaku pada Palestin, juga sifat yang sama. Selepas Yahudi memasuki Palestin pada tahun 1948, gambar yang hampir sama. Umat Islam juga dihalau keluar daripada bumi yang mereka sendiri. Ini nasib para pelajar sekalian. Apabila kita sudah tidak ada kuasa, orang lain memegang kuasa, maka ini nasib kita. Mari kita renung, sebab mereka yang tidak belajar sejarah, sejarah akan mengajarnya sekali lagi. Oleh sebab itu kita lihat, selepas umat Islam telah keluar sebahagian besar daripada Spanyol, mereka mengadakan satu mahkamah yang mereka sebut sebagai Mahkamah Taftish Al-Isbaniyah ataupun Andalusia. Di sini umat Islam akan dihukum. Umat Islam tidak boleh hidup di bumi Spanyol. Spanyol hanya untuk umat Kristian semata-mata. Dan siapa yang diberi peluang supaya mereka boleh memeluk Islam, memeluk Kristian atau mati, pilih dua pilihan. Kristian atau mati. Sebahagian mereka memilih Kristian, walhamdulillah. Sebahagian lagi memilih mati. Mari kita kenang sejarah ini. Dan ketika itu Kerajaan Osmaniyah sedang bertahta di kawasan berpusat di Istanbul sekarang. Dan panglima kita lah yang diutus untuk menyelamatkan sebahagian daripada umat Islam yang menerima mehnah yang sangat dahsyat di Spanyol. Dan panglima kita inilah yang kita terkenal dengan Khairuddin Barbosa, yang dikatakan panglima Islam janggut merah. Barbosa ialah bahasa Itali, maksudnya panglima dengan janggut merah. Dan dia menyelamatkan dengan banyak, dan dikatakan dia telah menyelamatkan banyak orang Islam daripada Spanyol. Sekurang-kurangnya 70,000 umat Islam diselamatkan daripada Spanyol. Sebahagian besar dibunuh, dan dengan 36 kapal berulang alik daripada Osmaniyah menuju ke Andalusia dan membawa
sakit-baki umat Islam yang masih dapat diselamatkan, yang lain dibunuh sepenuhnya. Dan adik-adik, kita tengok juga dalam televisyen kisah Jack Birdie ataupun Jack the Sparrow, dan dia adalah juga seorang Kristian yang tiba-tiba Allah berikan hidayah padanya. Dia ialah mengucapkan syahadah dan dia adalah berjuang untuk menolong umat Islam yang terperangkap di dalam penjajahan tersebut. Sampai hari ini digambarkan sebagai lanun. Begitu juga dengan Barbarossa, digambarkan sebagai lanun, dan dia adalah seorang panglima yang sangat warak. Dan inilah sejarah yang telah dipasukan dan ditontonkan dalam televisyen, menggambarkan panglima dengan kaki kayu ini. Sebenarnya tidak kaki kayu, dia adalah orang yang sihat. Dan kerana mereka benci kepada panglima yang menolong umat Islam di Sepanyol inilah, mereka telah jadikan kisah yang pelbagai untuk menghina Islam dan menggambarkan Islam sebagai lanun. Dan adik-adik, kita lihat begitu juga Jack the Sparrow, yang dia selalu membawa burungnya dan dia menolong umat Islam yang terperangkap. Dan inilah di antara sejarah umat Islam yang malang di Sepanyol. Kemudian beberapa tahun kemudian, raja mereka bernama Raja Philip kedua memberikan arahan kepada setiap pengembara mereka, kamu keluar daripada Sepanyol dan mencari kepala umat Islam. Siapa yang membawa kepala umat Islam dibayar dengan uang emas. Dan mereka berebut-rebut keluar daripada Sepanyol sampai ke alam Melayu, bukan mencari rempah tetapi mencari kepala. Setiap kepala dibayar dengan emas, dan dikatakan bahawa pengembara mereka berjaya membawa balik ke Sepanyol 60,000 kepala, termasuk kepala moyang kita. Setiap kepala diberikan emas yang banyak. Mereka mengatakan Islam tidak boleh hidup di atas muka bumi sebagaimana mereka sebut sekarang. Dan Allah ingatkan kita, walan tadda anka al-yahud wan nasara hatta tabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha pada kita sehinggalah kita ikuti agama mereka. Dan nasib umat Islam sangat malang, sebab mereka tidak pernah datang untuk mencari rempah, mereka datang untuk mencari kepala. Mereka sangka bahawa hanya umat Islam yang berada di Sepanyol dan di negara Mesir itu saja umat Islam. Dia tidak sangka bahawa di alam Melayu ini semua umat Islam. Dan Raja Sepanyol ini mengutuskan tentera mereka untuk membawa kepala daripada alam Melayu. Dan kebetulannya Melaka telah diambil alih oleh Portugis, dan mereka mengambil kepala di Filipina. Nasib Filipina sangat malang, sehingga pulau yang mengembangkan Islam menjadi pusat Islam yang besar di Manila ini, ataupun yang Manila nama asalnya, telah dimurtadkan 100%, sehingga Manila sekarang, Filipina, menjadi bumi murtad 100%. Ini antara arahan daripada Raja Philip. Dan pulau yang kita sebut Pulau Maharaj ditukar menjadi Pulau Filipina sampai hari ini. Barangkali adik-adik tidak pernah tahu bahawa Filipina nama asalnya lah Pulau Maharaj, dan ditukar menjadi Filipina sampai hari ini, mengambil sempena nama Philip yang kedua yang sangat ganas dalam konteks dalam Islam. Dan selepas itu mereka memberikan uangnya banyak pada siapa yang dapat bawa kepala balik, kepala umat Islam. Kepala umat Islam ada ciri-ciri tertentu, termasuk janggutnya, sebab orang Kristian tidak berjanggut. Oleh sebab itu janggut sudah cukup untuk membuktikan dia seorang Islam. Maka kepala inilah yang dipersembahkan pada rajanya. Rajanya sekarang menggunakan kepala itu untuk membuat istana yang besar. Gereja di Lisbon digunakan daripada kepala umat Islam yang dibawa balik ke Portugal. Dan itu nasib umat Islam apabila kita tidak kuasa. Selama 800 tahun kita bertahta di Sepanyol, kita melakukan pemerintahan yang adil saksama, memberikan ruang kepada orang Islam dan bukan Islam, dan ini terpahat dalam tulisan emas yang dikagumi oleh pengkaji yang sebenarnya. Dan oleh kerana mereka tidak ada ilmu pelajaran, mereka ingin datang ke Madinah. Kenapa mereka ingin datang ke Madinah? Untuk mencuri jasad Rasulullah. Subhanallah. Tugas mereka ialah dihantar Columbus untuk mencari jasad Rasulullah dengan cara apa sekalipun harus dibawa balik ke Vatikan. Kenapa orang Katolik sangat berminat untuk membicarakan? Mereka membicarakan walaupun ditemui seketul tulang, mereka akan bawa ke mahkamah. Dan mereka ingin membawa jasad Rasulullah dibawa kembali ke Vatikan dan dibicarakan.
Dan pelayar mereka bernama Columbus tersesat jalan nak pergi ke Madinah sampai ke Bahamas. Dan di Bahamas ini mereka mendakwa mereka temui benua Amerika. Bohong. Sebab di situ penuh dengan agama Islam. Orang Apache, orang India Merah, Red Indian telah beragama Islam. Mereka telah mengembara sejak zaman sebelum Andalusia lagi. Sebelum zaman Andalusia dan juga Osmania. Mereka telah membina satu empayar besar di sana. Peta Amerika dilukis umat Islam sebelum Columbus datang lagi. Ini peta umat Islam, lukis, dan umat Islam telah melukis peta dunia. Dan adik-adik kita telah lukis peta dunia di atas gelap. Dan kita namakan tempat-tempat tersebut. Kita namakan pulau yang bernama Al-Hawa. Sekarang disebut Hawaii. Kita sebut Siberia, sekarang Siberia. Kita sebut Johor, sekarang asalnya Jauhar. Yatoba, kita terkadang Yatoba, sekarang Tasik Toba, dan lain-lain. Kita boleh lihat satu persatu umat Islam menamakan nama-nama ini. Termasuklah benua nama-nama di Amerika Selatan masih kekal dengan nama Islam, yang bukan nama Islam, nama Arab. Pelayar Arab telah melukis peta dan mereka mendakwa mereka lah yang menemui Amerika. Mereka nak datang ke Madinah tapi tersesat. Dan umat Islam telah ramai di sana. Dan inilah umat Islam yang masih tinggal sakit baki. Kumpulan India Red Indian inilah mereka lah Islam yang kekal. Mereka dibunuh apabila Eropah telah masuk ke Amerika. Mereka membunuh seluruh penduduk asal yang tinggal sakit baki yang sekarang telah dimurtadkan. Nama mereka masih kekal dengan nama-nama Arab. Al Pacino, kalau ada Al depan itu maksudnya orang Arab. Al Gore, maksudnya dia pernah orang Arab. Kalau ada kalimah al di depan itu maksudnya dia kalimah Arab. Alkohol, alkaline, algae, alkane, semuanya kalimah Arab. Elephant, alfil. Dan kita boleh teris satu persatu istilah yang kita guna sekarang, menunjukkan bahawa kitalah yang mengajak Eropah dalam ilmu ini. Sayang, masyarakat Indian telah dimurtadkan. Dan kita lihat 120 juta umat, sebahagian besar umat Islam dibunuh oleh orang Eropah. Mereka mengambil bumi Amerika sebagai bumi mereka. Mereka mendakwa bahawa Amerika adalah bumi yang mereka temui, sedangkan umat Islam lukis peta jauh lebih awal dari mereka. Pada tahun 800 umat Islam telah berkumpul di sini dan telah membina satu tamadun yang besar sebelum Columbus datang. Dan kita lihat satu sejarah. Bagaimanakah orang Katolik untuk mengambil jasad Rasulullah? Kali pertama ialah kisah mereka menghantar dua wakil mereka dari Vatikan yang katanya asal daripada Morocco, Maghribi, untuk menggali jasad Rasulullah. Kemudian diikuti oleh Alfonso de Albuquerque untuk mencari untuk misi yang sama. Dan dalam misi pertama ini kita lihat Raja Nuruddin Azanki, Mahmud Azanki, Raja Saljuk yang bertapak di Damaskus, bermimpi bertemu Rasulullah sebagaimana diwayatkan pada tahun 557 Hijriah. Maka Rasulullah dalam mimpi itu mengatakan, anqizni min hadzain. Dan Rasulullah berkata berkali-kali mengatakan, tolong saya dan selamatkan saya daripada dua orang ini. Rasulullah tunjuk dua orang yang wajahnya, mukanya merah. Dan oleh sebab itu Raja Zangki bangun terkejut dan dia bersolat kembali. Dia bangun, berwuduk dan bersolat kembali. Tiba-tiba dia bermimpi yang sama. Rasulullah katakan, anqizni, selamatkan saya min hadzaini, daripada dua orang yang ditunjukkan wajahnya. Dan Raja Zangki tidur sekali lagi, 3 kali berturut-turut dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah minta dia selamatkan dirinya. Dan selepas mimpi yang ketiga, dia tidak tidur lagi. Dia memanggil Perdana Menterinya Jamaluddin Al-Mausuli. Wahai Memanda, apakah gerangan apa yang saya mimpi tadi? Mimpi Rasulullah adalah mimpi yang benar, wahai tuanku. Dan sekarang saya cadangkan tuanku segera ke Madinah. Ada sesuatu yang tidak kena dengan jasad Rasulullah. Tuanku segera, dan jangan maklumkan pada siapa, kita berdua dan saya sediakan satu pasukan untuk kita sama segera ke Madinah, dan itulah yang saya dapat tampilkan misi tuanku. Mereka segera sampai ke Madinah tanpa ada makluman kepada Gubernur Madinah ketika itu. Gubernur Madinah terperanjat apabila Raja Zangki sampai di Madinah. Sebagian tuan-tuan boleh sampai baca.
dan katanya kepada Gamno, saya datang bukan apa-apa, wahai Gamno, saya ingin berikan hadiah kepada penduduk Madinah. Saya ingin bersedekah pada seluruh penduduk Madinah dan kumpul penduduk Madinah seluruhnya. Dan pada petang itu, Baginda Zangki telah memberikan hadiah, membuatkan jamuan yang besar, dan sambil-sambil dia perhatikan wajah yang dia lihat dalam mimpinya. Tidak ada. Dan dia mengatakan, apakah ada lagi? Hal baqi ahadun lam ya'khudh syai'an min sadaqah? Kata Raja Zaki, apakah ada lagi yang tidak dapat mengambil sedekah yang saya ingin sampaikan ini? Kata mereka, ada lagi. Tidak ada seorang pun, kata penduduk Gamnonya, illa rajulaini maghribain, kecuali 2 orang daripada Maghribi. Dan mereka tidak mengambil sesuatu sebab mereka orang kaya. Mereka ialah orang yang sangat-sangat alim, wara', dan mereka sentiasa bersedekah setiap hari. 2 orang ini sentiasa bertahajud dan sentiasa melawat kubur Baqi' di sebelahnya, dan sentiasa berpuasa, melakukan segala kebaikan, dan mereka tidak perlukan sedekah. Mereka adalah orang kaya. Dan kata Baginda Zangki, di manakah rumah kedua-duanya? Dan mereka mengatakan rumahnya sangat hampir dengan kubur Rasulullah. Ribat bi qarbi al-hajrah an-nabawiyah syarifah. Dia tepi dengan bekas rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Dia sudah mengadakan rumah di situ. Maka Raja Zangki minta untuk melawat rumahnya. Dilihatnya tidak ada apa-apa, rumahnya kosong. Ada satu kapet. Dan bila dibuka kapet, dilihat ada lubang menuju kubur Rasulullah. Maka terjadi dialog antara Raja Nurzukin dengan 2 orang tadi. Maka mereka mengatakan mereka diutus oleh Vatikan. Diutus oleh penguasa gereja untuk menggali kubur Rasulullah. Dan hanya sedikit lagi untuk sampai ke jasad Rasulullah, subhanallah. Dan sudah ada kapal yang menunggu di Jeddah untuk membawa jasad Rasulullah ke Vatikan. Dan tuan-tuan boleh baca kisahnya. Maka diberikan hukuman. Selepas dipukul barulah dia menceritakan sebenarnya dia adalah wakil daripada Vatikan untuk menggali kubur Rasulullah dan dibawa kembali ke Vatikan untuk dibicarakan. Subhanallah. Dan Raja Zangki memberikan hukuman mati kepada kedua-duanya. Oleh sebab itu Raja Zangki memerintahkan supaya kubur Rasulullah dilingkungi dengan tembaga. Cairan tembaga digali sekeliling kubur Rasulullah sampai hari ini, dan diberikan satu bentuk silinder dikelilingi Rasulullah sebagai gambar ini supaya tidak dapat lagi digali, dan dibuatkan dengan kubah dan ditutup rapat berlapis-lapis demi untuk menjaga jasad bagi Rasulullah yang mulia. Tuan-tuan yang saya hormati, sejak itulah orang kafir tidak dibenarkan datang ke Madinah. Di Mekah memang tidak boleh masuk, tapi Madinah asalnya boleh. Ramai orang kafir berjumpa Rasulullah. Tetapi selepas peristiwa ini, maka Raja Muhammad Zangki mengatakan tidak boleh sebarang orang kafir masuk ke Madinah. Mekah dan Madinah tidak, kedua-duanya tidak boleh dimasuki oleh orang bukan Islam. Hari ini tuan-tuan, di bawah kerajaan Arab Saudi yang baru, kalau kita pergi ke Madinah, lil muslimi faqat, hanya untuk orang Islam saja masuk ke Madinah. Li ghairil muslimin adalah melecong ke kanan, masuk ke kawasan lain. Tetapi hari ini tanda lil muslimin faqat telah dibuang. Dan sekarang orang bukan Islam boleh masuk ke Madinah dengan bebas. Sekiranya tuan-tuan yang ada peluang ataupun yang dipanggil Allah untuk ibadah haji hari ini, untuk tahun ini, jangan heran kalau kita melihat orang yang pakai seluar pendek di kawasan Madinah. Mereka telah masuk ke Madinah, bahkan mereka sudah masuk ke Mekah. Dan pada hari Raja Haji lepas, pada hari Haji ketika kita sedang berkhutbah, sedang wukuf di Arafah, mereka berkeliaran di Mekah. Dan ini satu fenomena yang baru yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan oleh sebab itu Madinah ditutupi kubur Rasulullah dengan sempurna dan disilkan supaya tidak ada kejadian yang kedua. Maka selepas peristiwa ini pertama ia tidak berjaya. Selepas kejatuhan umat Islam di Granada, sekali lagi mereka memberikan tugas ini untuk mengambil, mencuri, mengambil dan secara paksa. Mereka mengata
siri-siri pelayaran mereka bukan untuk jerpah tetapi untuk menggali jasad Rasulullah. Dan siri-siri perjalanan ini dimulakan daripada Lisbon, akhirnya sampai ke Afrika Selatan, Afrika, dan mereka terus pergi ke Madinah. Tetapi ada satu peristiwa yang menghalang mereka masuk ke Madinah, yaitu armada Osmaniyah yang sedang berjaga di Laut Merah. Mereka tidak dapat masuk ke Madinah. Tujuan mereka bukan untuk ke Melaka tetapi untuk ke Madinah. Tetapi apabila disekat di Laut Merah, mereka mengelencong hara ke arah India dan alam Melayu. Dendam kesumat mereka kepada umat Islam dilepaskan di Melaka dan di Filipina. Mereka menghancurkan umat Islam, dan ketika itu kita sudah berpecah, kekuatan kita tidak ada, kita dijajah satu persatu. Dan inilah mereka berlayar. Selepas daripada Tanjung Pengharapan, mereka telah masuk ke kawasan timur, dan sepanjang perjalanan mereka telah menghancurkan masjid. Dendam kesumat mereka pada Islam tidak pernah padam sampai hari ini. Dan adik-adik, raja mereka yang bernama Animal II Portugal, yang telah terpisah daripada Spanyol, telah mengutus siri-siri pelayaran supaya segera mengambil jasad Rasulullah SAW untuk dibawa ke Vatikan secepat mungkin. Tidak boleh lewat daripada tahun ini, kata raja mereka. Dan oleh sebab itu Vasco da Gama, mereka tidak tahu pelayaran, tuan-tuan, dan mereka dibantu untuk sampai ke Afrika di Tanjung Pengharapan oleh pelayar Muslim Ahmad Abdul Majid. Adik-adik nanti cuba kaji siapakah Ahmad Majid yang melukis peta dunia, yang kemudiannya disambung oleh Adrisi lebih awal, dan orang Eropah mengembara berdasarkan peta umat Islam. Satu masa dulu kita di atas, mereka di bawah. Hari ini kita di bawah, mereka di atas. Roda sentiasa berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Dan masa dulu kita di atas, tetapi apabila kita kalah di Spanyol, kita di bawah. Dan mereka apabila terlepas daripada Tanjung Pengharapan, mereka menyekat setiap kapal haji. Mereka membunuh umat Islam sekali lagi. Dan cukup malang kita lihat satu kapal daripada alam Melayu, barangkali orang Jawa, barangkali orang Sulawesi, barangkali orang Filipina, disekat oleh Vasco da Gama, dibunuh seluruhnya, dan harta mereka dirampas, kapal mereka dibakar. Maka syahidlah umat Islam yang sedang menuju ke Mekah. Gambar-gambar ini ialah gambar yang barangkali tidak pernah disiarkan. Dan dalam sejarah tersebut, mereka telah membakar kapal yang membawa 700 jemaah haji yang sedang dalam perjalanan ke Mekah. Mereka nak masuk Madinah tidak boleh, sebab armada tentera Osmaniyah sedang berjaga di Laut Merah. Mereka melencong dan mereka temui jemaah haji daripada timur, dan kita jangka daripada alam Melayu. Dibunuh 700 orang moyang kita. Dan dalam perjalanan itu mereka meruntuhkan 300 masjid, dan mereka membunuh laki dan wanita dan mengambil kepalanya untuk mendapat harga emas yang ditawarkan oleh raja mereka. Mereka tak pernah datang untuk cari rempah, mereka tak pernah makan rempah. Makan karipap pun pedas. It's very hot, dia kata, makan karipap kita. Tiba-tiba dia ajar bahawa dia datang dan cari rempah. Inilah penyelewengan sejarah dalam negara kita. Sebab sejarah mereka yang tulis. Kita kalah ketika itu, mereka yang menulis sejarah. Dan siri kedua ialah Al-Bukak. Tujuannya sekali ini harus digali kubur Rasulullah segera. Dan tugasnya ialah untuk terus ke Madinah, masuk ke Laut Arab dan masuk ke Jeddah, terus masuk ke Madinah, gali kubur Rasulullah apa cara sekalipun. Dan tugas ini dibawa oleh Alfonso de Albuquerque. Dan tugas kedua ialah untuk menyekat air Sungai Nil. Mereka sangka umat Islam hanya ada di Mesir. Bila sampai di Laut Merah, tentera armada Osmaniyah yang sangat banyak di situ. Tuan-tuan, satu masa dulu kita di bawah Osmaniyah. Osmaniyah menjaga keselamatan haji umat Islam, tetapi apa yang dibunuh oleh Portugis tadi ataupun oleh tentera di Spanyol tadi ialah yang terlepas daripada pengawalan Kerajaan Osmaniyah. Oleh kerana Laut Arab tidak boleh dimasuki oleh tentera daripada Portugal,
mereka melencong ke India. Mereka bukan untuk pergi ke India. Mereka tidak pernah berminat dengan India. Mereka hanya minat untuk Madinah. Tapi sekarang oleh kerana mereka telah masuk ke Laut Arab untuk ke Madinah, mereka melencong ke India. Maka mereka ketahui bahawa India adalah benua Islam. Baru mereka tahu bahawa di India adalah benua Islam, umat Islamnya ramai, ulama-ulamanya ramai. Maka Osmaniyah telah menyekat mereka daripada masuk ke Madinah. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, adik-adik, mereka datang ke India. Apabila diketahui bahawa tentera Portugis telah sampai ke India, Osmaniyah yang berkawal di laut Arab, maka panglimanya dipanggil. Ini panglima Islam bernama Periris. Sejarahnya cukup menyayati. Barangkali fitnah telah berlaku. Dan bagaimanakah tentera yang sangat hebat ini, tentera Osmaniyah, melepaskan tentera Portugis sampai ke India. Kemudian sampai ke Melaka. Dia dipanggil untuk dibicarakan, dituduh, dan kita percaya inilah permainan Portugis. Dia dikatakan membiarkan bahtera Portugis melepasi daripada Laut Arab dan menuju ke India, dan dia dibicarakan dan dihukum pancung. Ini ialah panglima perang besar kita, dan kematiannya yang dipancung di Mesir sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Apakah benar-benar dia bersalah, ataupun hukuman ini disebabkan oleh fitnah daripada Portugis? Sampai sekarang tidak ada keputusan yang muktamad. Dan sekarang baru kita tahu bahawa dia adalah seorang panglima yang sangat dedikasi kepada Islam. Dan sekarang Portugis sudah masuk ke India. Osmaniyah telah berusaha keras untuk menyekat kemarahan Portugis ke India. Di sekolah kita diajar bahawa bahasa agama Portugis datang untuk mencari rempah, sedangkan mereka datang untuk mencari kepala manusia. Kepala umat Islam itu tidak diajarkan. Sejarah ini tulis oleh Portugis, tulis oleh British. Mereka tak pernah nyatakan bahawa mereka datang untuk mencari kepala umat Islam. Yang menyatakan sejarah tersebut adalah umat Islam. Dan mari kita lihat sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Malabari, yang menulis kitab Fathul Mu'in yang kita belajar di madrasah barangkali. Dia adalah murid Ibn Hajar Al-Asqalani, dan dia menceritakan bagaimanakah dalam kitabnya Tuhfah Al-Mujahidin, dan boleh kita baca sekarang, asalnya dalam manuskrip. Cukup menyayati apabila Portugis sampai ke India, dan ketika itulah umat Islam telah berpecah belah. Dan India sampai ke India, mula-mula sekali mereka membakar seluruh masjid yang ada di India. Di Kerala dan di Malabar ialah bumi Islam yang sangat kental, ditawan oleh Portugis. Umat Islam sangka mereka datang dan memberikan tempat di pelabuhan. Rupa-rupanya mereka datang untuk menghancurkan Islam. Al-Quran dibakar di India, di pelabuhan Malabar. Dan umat haji Islam untuk pergi ke jemaah haji tidak dibenarkan lagi. Mereka paksa untuk orang Islam memeluk Kristian, menyembah salib, dan untuk menghina Rasulullah. Sebab mereka datang ialah kerana untuk menggali kubur Rasulullah. Tetapi mereka tidak berjaya, dan mereka sangat dendam. Dan mereka jadikan wanita sebagai hamba, dijual dan diperkosa wanita kita. Catatan yang dicatatkan oleh Syekh kita menunjukkan penyakit sifilis pertama yang disebarkan di Asia datang daripada tentera Portugis. Penyakit sifilis pertama di Asia ialah disebarkan oleh tentera Portugis. Dan kita boleh lihat mereka menawan umat Islam, membunuh mereka, dan menukar mereka menjadi Kristian, dan mencari tali barut mereka di India. Sebahagian umat Islam diberikan upah yang besar, dan mereka bersama Portugis untuk menghancurkan Islam sendiri. Dan ini dinyatakan secara jelas oleh tokoh kita Syekh Zainuddin Al-Malabari, dan tuan-tuan boleh baca, adik-adik juga boleh baca, tapi dengan syarat bahasa Arabnya baik. Oleh sebab itu kita lihat bagaimanakah yang sebelah kiri menceritakan dengan detik yang sangat-sangat menyayat hati. Umat Islam diperkosa, dan sekarang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Boleh kita baca dalam bahasa Inggeris.
Tuhfah Al-Mujahidin ini sangat-sangat menyentuh hati. Saya baca berkali-kali dan ini sangat menyentuh hati kita. Bagaimanakah apabila Islam kalah, mereka telah menjadikan Islam sebagai target mereka yang tidak ada kesudahannya. Akhirnya mereka sampai ke Melaka. Di Melaka mereka cuba lakukan sebagaimana di India. Di India mereka terus membunuh. Tetapi di Melaka ada pasukan tentera yang hebat. Maka mereka menggunakan plan B. Plan A sampai ke pantai, bunuh semua Islam, hancurkan masjid. Plan B, kita berpura-pura untuk berniaga. Mereka isikan kapal mereka penuh dengan rempah. Baru timbul rempah. Mereka bertemu dengan sultan kita, "Wahai tuanku, kami orang daripada jauh datang untuk berniaga dengan negara tuanku yang sangat kaya raya. Sudilah apa kira tuanku berikan ruang kami untuk berniaga di sini." Sebenarnya mereka sedang mencari proksi. Dan proksi inilah yang menjatuhkan kerajaan Melaka. Kita lihat bagaimanakah kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, Seljuk Turki, Osmaniyah, Mogol, Melaka ialah sanak yang sama. Kerajaan Melaka adalah sanak yang sama. Yang kemudian Portugis mengetahui bahawa di Melaka, mereka sebut Melaka, dalam sejarah Portugis mereka sebut Melaka. Melaka itu dinamakan oleh orang Islam. Melaka ialah tempat pertemuan, bukan pokok Melaka. Pokok Melaka tak ada mengena dengan sejarah kita. Dan Portugis menyebut Melaka, umat Islam menulis Melaka, orang Belanda sebut Melaka, orang Melaka sebut Melaka. Tuan-tuan, nama itu ada entiti. Dalam Melaka ini menunjukkan bahawa Islam telah bertapak di Melaka. Kita teruskan. Ketika itu kita lihat, ketika Melaka sedang bertahta, Sultan Muhammad Al-Fatih berada di Istanbul, membuka Istanbul, membuka Konstantinopel, dan kekuatan antara Melaka dengan Konstantinopel yang sudah menjadi Istanbul dipadukan untuk kebaikan umat Islam. Dan umat Islam berulang-alik ke Istanbul, termasuklah Panglima Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah juga diutuskan oleh raja untuk membeli meriam daripada Istanbul. Melaka ialah gubernur kepada Osmaniyah di Istanbul. Dan kemudian juga Aceh ialah gubernur kepada Osmaniyah di Alam Melayu. Wakil Osmaniyah ialah di Melaka dan Aceh. Sultan Mansur Shah dalam sejarah Osmaniyah disebut Mansur Pasha. Maksudnya lah gubernur kerajaan Osmaniyah di Alam Melayu, Sultan Mansur Shah, yang kemudiannya menyediakan bahtera yang besar di dunia. Ini bahtera Sultan Mansur Shah yang digunakan untuk haji dan terus ke Istanbul melalui, bukan daripada Semenanjung Tanjung Harapan, tetapi mereka berlabuh di kawasan Laut Merah dan meneruskan perjalanan ke Istanbul. Ini kapalnya sangat besar yang boleh memuati gajah sebagaimana yang disebut di sini. Dibina oleh Sultan Mansur dan mengutus Hang Tuah untuk bertemu dengan Sultan Ahmad Fatih, membeli senjata untuk pertahanan Melaka. Dan inilah yang cukup hebat, tuan-tuan, kita lihat. Dan Melaka ketika itu terkenal dengan negara Islam, melaksanakan hukum Islam yang sangat padu dalam Qanun Melaka dan melaksanakan hukum harabah dalam konteks Undang-Undang Laut Melaka. Di antara pasal-pasal yang penting ialah qisas. Qisas mana bunuh dibalas bunuh. Hukum berzina, muhsan, terdapat hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mencuri, potong tangan dilaksanakan di Melaka. Hukum murtad ialah mati. Ekonomi riba diharamkan. Maka Melaka telah muncul sebagai negara di sebelah timur yang paling aman. Islam memberikan syariah, menyediakan syariah yang untuk kebaikan seluruh masyarakat, termasuklah Islam dan Islam. Dan Melaka sangat aman, tenteram. Sekarang Portugis telah masuk. Kita lihat, sebelum kedatangan penjajah, kita melaksanakan Islam sepenuhnya. Di Melaka kita ada hukum Qanun Melaka, kita ada hukum Laut Melaka, sebahagianlah hukum tanzil, sebahagian hukum yang jelas Al-Quran. Kemudian dibawa ke Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur, kita laksanakan Islam di Pahang. Hukum hudud laksanakan di Pahang. Dibawa ke Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa.
Ketika Sultan Mahjiwa dilaksanakan Islam, dilaksanakan hukum Islam di Kedah, yang muftinya ialah ayah kepada Syekh Abdul Samad Al-Palambani. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palambani mengganti ayahnya menjadi mufti untuk melaksanakan Islam di Kedah. Syekh Abdul Samad Al-Palambani bukan orang Palembang, dia orang Kedah, walaupun namanya Palembani sebab ayahnya asal daripada Palembang, dan dia telah gugur syahid di selatan Siam. Kuburnya terbiak dalam kebun getah, dan itulah kekuatan Islam satu masa dulu. Akhir sekali dibawa ke Perak, Perak juga melaksanakan hukum Islam. Dan sebelum British datang ke sini, kita sudah ada land of the law, law of the land. Kita sudah ada hukum Islam sebagai undang-undang bertapak di negara kita. Bila British datang, mereka mengatakan kita tidak ada sebarang undang-undang. Maka untuk kita merdeka umumnya, kita harus mengambil undang-undang Kristian common law sampai hari ini. Dan mereka mengatakan kita tidak pernah ada undang-undang bertulis. Mereka bohong. Dan intelektual kita juga tidak menunjukkan bahawa kita ada undang-undang yang tertulis. Undang Kuala Melaka, Laut Melaka, Pahang, Kedah, Perak telah ada undang-undang bertulis. Kita ada Perlembagaan Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Kita ada Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Dan mereka mengatakan kita tidak sebarang undang-undang untuk merdeka. Maka harus kita menerima syarat-syarat yang tidak munasabah. Pertama, untuk merdeka haruslah kita meninggalkan Islam, mengambil undang-undang Inggeris yang disebut sebagai common law sebagai undang tertinggi negara kita. Dalam ekonomi kita harus kembali kepada kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dengan menjadikan interest sebagai asas. Hari ini dasar negara kita dalam ekonomi ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang diasaskan kepada interest. Sama ada kita sedar atau tidak. Bank Islam ada, tetapi bank negara masih mengamalkan interest sebagai asas ekonomi negara kita. Dan kita mengatakan kita negara Islam. Kalau kita negara Islam, tidak ada riba negara kita. Pinjam 100,000 bayar 100,000. Kalau pinjam 100,000 bayar 500,000, itu bukan negara Islam. Tuan-tuan yang semati, Melaka telah jatuh pada tahun 1511. Selepas kita lihat bagaimanakah Sultan memberikan ruang kepada Portugis untuk berniaga, tetapi bukan datang berniaga. Kapal mereka penuh dengan rempah, tetapi bukan untuk rempah. Mereka sedang mencari proksi mereka untuk menjadi tali barut. Melaka jatuh. Bukan kota Melaka yang roboh, tetapi kota Melaka diroboh dari dalam. Kita lihat bagaimanakah yang dinyatakan oleh Alfonso Bakak. Dia mengatakan kekuatan Melaka lebih hebat daripada Portugis. Dan ketika Melaka kalah, dia telah merampas sebanyak, sebagaimana tuan lihat dari sini, dia merampas dengan senjata yang banyak. Ini senjata orang Melayu. Dia merampas 3,000 senapang, 2,000 daripada gangsa, senapan daripada gangsa, dan senapang daripada besi. Dirampas oleh Portugis, dan Portugis mengatakan logistik peperangan Melaka jauh lebih besar daripada Portugis sendiri. Bukan kalah kerana senjata, tetapi penceroboh daripada dalam kota Melaka. Umat Islam telah ada senjata yang banyak, dan sejak Eropah, sebab kita adalah Osmaniyah. Ingat, Sultan Mansur Shah ialah Gubernur Sultan Osmaniyah, dan Osmaniyah adalah negara yang paling tinggi teknologi ketika itu. Tetapi kejatuhan Melaka bukan kerana senjata. Kita ada senjata yang besar, ini yang dibeli daripada Spanyol, daripada Istanbul, dirampas oleh Portugis. Portugis mengatakan inilah antara meriam yang terbesar yang pernah dia tawan dan kepunyaan Melaka. Dan Hitler pernah mengatakan bahawa sehina-hina manusia ialah mereka yang menolong musuh untuk menjajah negaranya sendiri. Tidak ada orang lebih hina daripada orang yang bersama dengan musuh untuk menjajah negara sendiri. Dan mari kita nilai sejarah negara kita supaya tidak berlaku. Dan tuan-tuan, ketika kejatuhan Osmaniyah, kejatuhan Spanyol, mereka mengadakan perayaan besar-besar di Vatikan. Mereka adakan di Saint Peter, tempat pusat Katolik. Yang menguasai umat Islam ialah Katolik, tuan-tuan, dan bukannya Ortodok. Ortodok tidak pernah berperang dengan kita, tak silap saya. Yang kita sentiasa berperang ialah Katolik yang berpusat di Vatikan.
dan mereka telah merayakan di seluruh dunia. Ketika kejatuhan Granada, seluruh dunia merayakannya, tuan-tuan. Dan Portugis sangat takut pada Khalifah Osmaniyah yang masih ada ketika itu, dan mereka mencari tali barut mereka. Inilah panglima yang saya sebutkan tadi yang dihukum mati. Osmaniyah ada meriam yang sangat canggih, Eropah belum ada. Kita sudah ada torpedo, tuan-tuan. Torpedo kita ada ketika Portugis belum ada sebarang teknologi. Tetapi ini tidak dinyatakan dalam sejarah mereka. Sejarah yang tulis oleh orang Melayu sendiri mengatakan orang Melayu perangan keris. Bohong. Sedangkan Portugis mengatakan yang kami rampas ialah meriam yang sangat besar, dan yang kami rampas ialah ribuan senapang yang digunakan oleh orang Melaka. Melaka tidak jatuh kerana logistik, tetapi kerana pengkhianatan daripada dalam. Inilah torpedo kita yang direka oleh masa Osmaniyah. Pada tahun 1633 kita sudah ada torpedo, Eropah belum ada. Kita sudah ada kapal selam, mereka belum ada. Kita sudah ada robot, mereka belum ada. Tetapi tuan-tuan, masa telah berlalu, sekali ke atas, sekali ke bawah. Roda telah berputar, sekali ke atas, ke bawah. Sekarang kita di bawah, mereka di atas. Dulu kita di atas, mereka di bawah. Dan jangan kita takut bila kita berada di bawah, sebab roda akan berputar, dan sebaik saja roda putar, kita akan naik dan mereka akan jatuh. Dan kita lihat bagaimanakah Aceh juga ditolong oleh Osmaniyah sebagai gubernurnya, dan kita sentiasa menentang Portugis, menentang musuh kita, dibantu oleh Osmaniyah. Satu lagi episod yang tidak nyatakan dalam sejarah negara kita. Dan adik-adik, bila Kota Melaka telah jatuh, Osmaniyah telah mengatakan tentaranya banyak. Mereka berjuang di setiap pelosok alam Melayu, dan mereka gugur di Aceh, mereka gugur di Patani, mereka gugur di Kalimantan, mereka gugur di seluruh tempat. Dan kalau kita pergi ke Aceh, kita pergi ke Patani, kubur panglima-panglima Osmaniyah masih kita lihat dengan banyaknya. Kita sebagai satu jasad, tidak pernah dipisahkan oleh geografi. Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh, Osmaniyah untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah. Tetapi ada pengkhianat. Pengkhianat daripada bawah sekali, tuan-tuan lihat. Pengkhianat datang daripada kerajaan Riau Johor Lingga yang menolong Portugis, dan Portugis dapat bernapas. Ketika itu Portugis sudah hampir kalah. Tetapi orang Johor memberikan makanan dan di atas daripada daratan, sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis, dan Portugis sempat minta bantuan daripada India, dan kita kalah kembali. Mari kita pelajari sejarah ini. Dan orang tua berpantun, kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Dan memang Melaka ada kota yang sangat kukuh. Dan bila jatuh Kota Melaka, Kerajaan Demak di Jawa didirikan dengan papan. Kerajaan Demak tidak sehebat Melaka, dan diasaskan oleh Raden Patah yang bentuk sebuah kerajaan Islam di Jawa. Kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang sama-sama bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Sejarah membuktikan bahawa bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa kita, tuan-tuan, mari kita ambil pelajaran ini. Dan kerajaan yang bertapak di Jawa, kerajaan yang bertapak di Sulu, yang bertapak di Banjarmasin, Brunei, Pagaruyung, Cirebon bersatu untuk mengalahkan Portugis di Melaka, tetapi sentiasa ada pengkhianat yang bersama dengan musuh Allah. Mari kita ambil iktibar. Dan diteruskan perjuangan oleh pengganti-pengganti kerajaan Demak, termasuklah Adipati Yunus, dan kerajaan Cirebon yang kemudian datang kemudiannya, kerajaan Mataram, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan Portugis. Perjuangan diteruskan. Mereka meneruskan ke Maluku, mereka teruskan ke Ternate. Ternate jatuh kepada Portugis. Maluku asalnya nama Al-Muluk, Al-Mulku, yang telah jatuh kepada Portugis. Pada tahun 1570, satu demi satu bumi Melayu jatuh ke tangan penjajah, dan di sebalik daripada penjajah itu ada orang Melayu yang menjadi pengkhianat. Dan
patung Alfonso de Albuquerque diabadikan di Lisbon. Tuan-tuan melawat Portugal dan dapat saksi bahawa mereka jadikan Alfonso de Albuquerque yang menjatuhkan Melaka sebagai hero utama mereka. Mari kita kembali kepada Maharaj. Pulau Maharaj inilah pulau Islam. Dan Maharaj ini kemudiannya apabila Sepanyol datang, mereka membunuh seluruh umat Islam di Pulau Maharaj. Mereka tukar nama menjadi Filipina sampai hari ini. Dan orang Melayu tak pernah tahu bahawa bumi Islam yang bernama Maharaj ini sebuah bumi yang sangat kental dengan Islam. Pusat mereka lah ia Manila, yang sekarang kita panggil Manila. Manila ialah kota murtad 100%. Dan cukup malang kalau kita melawat Manila, tuan-tuan. Di situlah betapanya Islam begitu lama, tetapi sayang telah dihancurkan oleh Spanyol sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Granada. Dan kita lihat pejuang-pejuang kita yang terkenal yang bernama Labu-Labu sangat ditakuti oleh Magellan. Magellan datang untuk menghancurkan Islam. Dan yang menolong Magellan di Melaka ialah orang Melayu. Dan Jose Rizal, pahlawan Filipina itu, moyangnya lah yang menjadi penolong kepada Magellan untuk menghancurkan Islam. Dan di sinilah kita lihat panglima-panglima kita bangkit. Labu-Labu menjadi hero kita untuk membunuh Magellan. Magellan sampai di Filipina dibunuh oleh pejuang Melayu kita. Dan dia tidak pernah mengelilingi dunia. Dan diisytiharkan Magellan orang pertama mengelilingi dunia, bohong. Dan inilah sejarah yang dibohongi. Dan kita lihat bagaimanakah Manila yang asalnya ia Manila telah bertukar menjadi Manila, dan kita melihat satu persatu bumi kita jatuh pada penjajahan. Mereka berkumpul di Mindanao sekarang selepas mereka disembelih di Luzon. Dan inilah nasib umat Islam. Dan di Filipina ada Raja Melayu yang telah terpengaruh dengan Kristian dan meluk Kristian, cukup malang. Ada Raja Melayu yang meluk Kristian. Filipina yang asalnya Maharaj telah bertukar menjadi negara Kristian sampai hari ini. Cukup malang, tuan-tuan. Kita lihat kemudian di Melaka, Belanda menghancurkan Melaka, dan kita mengenang Syekh Yusuf Khalwati yang berjuang menentang Belanda, Raja Haji Syahid yang menentang Belanda, dan mereka dihantar ke Afrika Selatan. Khususnya Syekh Yusuf Kalimantan ini dihantar ke Afrika Selatan dan menjadi inspirasi kepada Mandela untuk membebaskan sistem apartheid di Afrika Selatan. Dan apabila kita tanya Mandela, tokoh idolanya ialah Syekh Yusuf Khalwati daripada Makassar. Dan inilah perjuangan kita. Dan ini Raja Haji yang telah mengumpulkan seluruh tentera Melayu untuk menentang Belanda. Dan dia menulis surat yang terakhir. Dia kata tanggal ini, tanggal 9 Rejab 1193 dan bertepatan dengan 17 Jun 1784 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Inilah warkah yang kutulis di atas sejadah ketika menghadap kiblat selepas solat dan doa panjangku untuk umat Melayu. Di sebelah kananku ialah Al-Quran, di sebelah kiriku Dalail Al-Khairat, dan badik pesaka di pinggangku. Tetapi tentera yang aku sedang kumpul ini menjadi petualang kepada Belanda, berhati berwajah Melayu tetapi berjiwa Belanda. Mereka lah yang menikam saudara mereka sendiri. Raja Haji mengatakan bahawa bangsa Melayu inilah bangsa pengkhianat. Bukan saya kata, bangsa pengkhianat yang aku kumpulkan seluruh tentera Melayu untuk menentang Belanda, tetapi mereka menentang aku. Aku tidak pasrah. Aku tidak akan undur daripada medan peperangan. Biar peluru menembusi dadaku, bukan belakangku. Aku tidak akan undur sama sekali. Aku tidak akan lari dari medan peperangan walaupun aku seorang. Dan dia buktikan peluru menembusi dadanya, bukan belakangnya. Dan inilah contoh pejuang-pejuang yang menghadapi pengkhianat dalam sejarah bangsa mereka sendiri. Dan akhirnya alam Melayu satu persatu jatuh. Gambar ini gambar di Jawa. Bagaimanakah Jawa dijajah oleh Belanda, menjadikan orang Jawa sebagai hamba tebusan. Dengan makanan yang sedikit, upah yang sedikit, mereka bekerja seperti haiwan.
Dan penulis mengatakan orang Jawa sangat-sangat hina ketika dijajah oleh Belanda. Mereka dianggap sebagai hamba abdi. Wanita mereka ditangkap seperti itu. Tetapi sekali lagi, bangsawan Jawa bersama dengan Belanda, di keraton mereka bersama dengan Jawa, bersama dengan Belanda, keraton dengan Belanda bersatu untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Sekali lagi di Jawa, pengkhianat bangsa ialah bangsa mereka sendiri. Mari kita sedar sejarah negara kita. Sekarang kita dijajah oleh British satu masa dulu. Dan pejuang-pejuangnya telah bangkit. Dan ketika itu kita tidak boleh mengatakan Inggris itu jahat. Lalu orang Sumatera membuat kisah dongeng yang benar. Dengar kisah ini. Tersebutlah kisah Raja Borderai Putih. Kapalnya datang di negeri Tambang Papan. Raja Borderai Putih ialah Portugis. Mempunyai sifat yang berikut: 7 hasta bidang dada, 7 cap pokok lengannya, gerahamnya 4 serumpun, segatang makan daging, 2 cupak lekat di gigi. Ini Portugis. Dia sebut sebagai Raja Borderai Putih sebab Viceroy ialah gelaran untuk orang Portugis. Dan dia mengatakan ada 2 saudaranya bernama Raja Patokah dan Raja Anggerai. Anggerai ini Inggris. Raja Patokah itulah Portugal. Sama-sama jahat. Dan mereka datang untuk menjajah di Sumatera, di tanah Minangkabau. Mereka dapat menawan Puteri Minang Masak, Puteri Kasambung, Puteri Manah Emas, dan Puteri Gendam Gatosori. Tetapi mereka tidak dapat menawan puteri mereka yang disebut sebagai Puteri Genta Permai. Simbol bahawa jiwa mereka tidak dapat dibeli oleh penjajah. Walaupun ekonomi mereka dijajah, negara mereka dijajah, tetapi jiwa merdeka orang Minangkabau tidak akan dijual. Ini disebut oleh orang Minangkabau sebab ketika itu mereka tidak bercakap secara langsung, mereka menggunakan bahasa kiasan. Dan England ketika itu, British, dijajah oleh Yahudi. Yahudi mengatakan, I cannot what puppet is placed upon the throne of England to rule the empire, but the man who control Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply. Rupa-rupanya British yang jajah Melaya dijajah oleh Yahudi. Kita sedar atau tidak, kita dijajah oleh Yahudi. Rupanya British, tetapi yang menjajah British adalah Yahudi. Itu sebab kita bercuti hari Sabtu. Hari Sabtu adalah simbol Yahudi. Kita masih bercuti hari Sabtu sampai hari ini. Kita sudah merdeka, tetapi budaya kita masih bercuti pada hari Ahad dan Sabtu. Peninggalan Nasara dan Al-Yahud. Tuan-tuan, kisah yang menarik. Orang yang paling kaya dalam dunia, namanya Nathan Rothschild. Dan emasnya cukup banyak. Dan tuan-tuan boleh baca kisahnya. Dia buat satu besar, rumah yang besar yang ada emas betul-betul di dalamnya. Untuk masuk menggunakan pintu yang sangat-sangat rahsia. Dia masuk melihat emasnya. Dan dia tutup pintu. Dia tak lupa untuk pintu tidak boleh buka daripada dalam. Dan dia mati dalam bilik emasnya di England. Dan dia mengatakan, manusia yang paling kaya telah mati kelaparan dan dahaga. Dia paling kaya, tetapi dia perlukan secawan air. Itulah erti maksud kekayaan. Jangan lupa perjuangan Mak Kilau, adik-adik. Perjuangan Mak Kilau juga telah dibeluti oleh orang Melayu sendiri, oleh para Habib, keturunan Rasulullah, yang menjadi petualang kepada perjuangan Mak Kilau. Dan kita lihat bagaimanakah di antara 2 pegawai Melayu yang bersama dengan British untuk mengalahkan Mak Kilau ialah 2 orang Habib, Syed Hussein dengan Syed Osman, keturunan baik-baik yang telah bersatu untuk menghancurkan perjuangan Islam yang dipimpin oleh Mak Kilau dan 250 orang Melayu bersama dengan Habib ini. Ini sejarah malang kita umat Islam, tuan-tuan. Dan apakah sejarah ini akan berulang sekali lagi? Apakah kita bersama dengan musuh Allah? Yang jelas, sebab kita lihat orang baik-baik, pegawai tinggi kita yang diberi kepercayaan untuk membimbing orang Melayu ketika itu daripada golongan yang keturunan Rasulullah.
tetapi mereka bersama dengan penjajah. Untuk menghancurkan perjuangan Mat Said Makilau, marilah kita ambil iktibar. Ketika kita dijajah, moyang kita menjadi tentera British. Ini petualang kepada perjuangan Islam. Barangkali yang tabik pada British inilah moyang kita sendiri. Dan mari kita pelajari sejarah ini. Dan kita lihat Osmaniyah yang besar telah hancur disebabkan pakatan daripada Yahudi dan Nasara. Pakatan daripada Perdana Menteri British yang bernama David Lloyd George dan pemimpin Zionis sebelah kanan bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah dalam kurun yang ke-19. Mereka berpakat membentuk Perang Dunia Pertama. Perang pertama seluruh dunia bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah. Bendera bola bintang Osmaniyah. Ketika mereka sudah bersatu untuk menghancurkan Osmaniyah, tiba-tiba Jerman bersama dengan Islam. Satu-satunya negara bukan Islam yang menolong Islam ialah Jerman. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Sebab tuan-tuan membaca sejarah British. British mengatakan bahawa Jerman membunuh 1 juta orang Yahudi. Kata Hitler, saya membunuh tidak semua. Saya tinggal separuh orang Yahudi supaya kamu tahu kenapa saya membunuh Yahudi. Tuan-tuan, yang dibunuh oleh Hitler ialah petualang-petualang Yahudi yang telah mencetuskan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dalam Perang Dunia Pertama, kita lihat bagaimanakah Yahudi telah membentuk 2 pasukan untuk menghancurkan Islam. Dalam Perang Dunia Pertama, kita telah kalah. Osmaniyah telah kalah dan Jerman telah kalah. Perang Dunia Pertama, kita telah kalah dan nasib kita bila apabila Osman kalah, maka seluruh negara Islam telah jatuh. Turki, Syria, Iraq, Iran, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco jatuh serentak. Jatuhnya khalifah kita terakhir, Osmaniyah. Seluruh negara Islam jatuh serentak. Di alam Melayu jatuh serentak. Tidak ada satu negara Islam yang masih bebas, merdeka, tetapi dijajah seluruhnya. Malaya dijajah oleh British, Sumatera dijajah oleh Belanda, Filipina dijajah oleh Belanda, oleh Spanyol, Laos dan juga dijajah oleh Perancis, Kamboja dijajah oleh Perancis, Vietnam campak dijajah oleh Perancis, dan tidak ada satu pun negara Islam yang tidak dijajah. Dan benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis yang mulia, kita dimakan oleh tentera azab. Kita seperti makanan yang menjadi hidangan pada mereka. Dan dalam hadis ini Rasulullah bersabda, yushik an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuq. Dan hampir-hampir kamu akan dikerumuni oleh umat daripada seluruh dunia, daripada seluruh ufuk. Kama tada'a al-akalah ila qasantiha, sebagaimana mereka sedang menjamu selera di medan, di atas meja makan. Qila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, famin qillata yawmaizin, apakah hari itu kita bilangan kita sangat sedikit? Qala la, Rasulullah kata tidak. Walakinnakum wasaun kawasil atsail, tetapi hari itu kamu banyak seperti buih yang tidak ada kekuatan. Ya jalluhan fi qulubikum wa yanza'u min qulubi anwikum, dalam kalbu kamu dicabut tentang kamu telah diserang oleh penyakit wahan, dan perasaan takut musuh kamu telah dicabut daripada hati kalbu musuh kamu. Lihubukum ad-dunya wa akrahatikum al-maut, sebab kamu cinta dunia dan benci kematian, maka kamu akan dimakan oleh musuh kamu dan kamu akan dimakan, diratah oleh mereka. Benar-benar berlaku, tuan-tuan. Umat Islam diratah seluruhnya. Tidak ada satu negara Islam yang tidak diratah. Dan setiap negara Islam, sama ada di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara ataupun India, Pakistan, semua diratah oleh tentera azab moden yang dipimpin oleh British, Perancis, Amerika, Spanyol, Itali dan seluruh negara Eropah bersatu untuk makan kita sebagaimana yang digambarkan dalam gambar ini. Benar-benar kita dimakan. Dan adik-adik depan saya, isilah di dada kita dengan ilmu yang sepenuhnya, sebab kita berjuang bukan dengan tenaga semata-mata, tetapi isilah dengan kekuatan iman, takwa dan tawakallah, dan kemenangan bukan urusan kita. Urusan kita adalah berjuang
kemenangan ialah urusan ilahi. Jangan kecewa apabila kita kalah, sebab tugas kita hanyalah berjuang. Dengan kata itu, nasihat saya kepada adik-adik, jangan kecewa kalau kita kalah, sebab kemenangan ialah bukan urusan kita, urusan Allah. Dengan kata itu saya minta maaf banyak kalau saya terlalu panjang, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Assalamualaikum.